Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 02, 0000 dan juga 02, 0100 yang merujuk kepada aspek keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dan khususnya merujuk Tuan Pengerusi kepada aspek kepolisan di bawah tajuk tersebut. Tuan Pengerusi, beberapa hari yang lalu saya telah pun bangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini satu perkara berkaitan terhadap PRM yang mana laporan telah pun dibuat terhadap mereka berkaitan dengan salah laku kuasa dan sebagainya. Salah guna kuasa dan sebagainya. Tuan Pengerusi, selepas saya membangkitkan perkara ini, ada satu respons yang dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Sri Azam Baki pada hari seterusnya, di mana beliau mengatakan bahawa wujudnya mekanisme yang mencukupi di dalam Akta SPRM untuk tujuan menyiasat mereka yang dikatakan selaku kuasa dalam SPRM. Ini apa yang beliau katakan yang dilaporkan dalam media Tuan Pengerusi 7 hari bulan November. Panel jawatan kuasa bebas sedia ada sudah memadai untuk menyiasat mana-mana pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang didakwa terbabit dalam salah laku. Kemudian dia kata seperti berikut, Suruhanjaya untuk menyiasat mana-mana pegawai SPRM. Tetapi untuk kes jenayah ia di bawah bidang kuasa polis. Tuan Pengerusi, apa ini? Bila kita bangkitkan isu berkenaan dengan salah guna kuasa kepada MACC, dia kata ada wujud mekanisme yang memadai. Tetapi berkaitan dengan isu jenayah tolak kepada PDRM. Apabila laporan polis dibuat dengan PDRM, pegawai PDRM menyiasat berkenaan perkara itu. Mereka buat tugas. Ramai dipanggil untuk memberi percakapan dan sebagainya. Kemudian apa berlaku? Tidak ada sebarang tindakan diambil. Saya nak tahu apakah sebenarnya yang berlaku di sini. Jangan berdolak-dalik bagi jawapan berkaitan dengan apa tindakan yang boleh diambil. Itu yang apa yang saya tanya di sini. Saya nak minta sekarang kepada kementerian untuk berikan kepada saya maklumat. Berapa ramai laporan polis dibuat terhadap pegawai-pegawai SPRM yang salah guna kuasa? Answer that question. Bukan saja itu, Tuan Pengerusi. Selepas itu, kalau laporan polis dibuat, adakah tindakan dibuat? Dan saya di sini berdiri untuk membela pihak polis kerana saya tahu mereka ambil tindakan. Selepas diambil tindakan, fail itu dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara. Apa tindakan? Kenapa tidak ada sebarang tindakan diambil? Saya nak maklumat berapa fail yang melibatkan salah guna kuasa pada pihak pegawai-pegawai SPRM sudah disiasat oleh PDRM. Berapa banyak fail telah pun dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara, Tuan Pengerusi. Dan setakat ini berapakah fail tindakan diambil di mana mereka dibawa ke mahkamah? Dan adakah satu keadaan di mana fail-fail dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara tapi tidak ada jawapan? Sunyi begitu saja. Kalau begitu, kenapa kita di sini memberikan wang untuk pihak polis siasat semua aduan ini? Selepas siasat itu, diam. Tidak ada tindakan. Saya nak tahu. Orang di luar sana, laporan polis dibuat. Kami memberikan mereka jaminan. Kalau laporan polis dibuat, tindakan akan diambil. Tapi dalam Dewan ini, apabila saya tanya, Ketua SPRM kata, oh sudah memadai. Tapi isu jenayah dia tolak kepada SPRM. PDRM. That's not right. Yang kita nak tahu, apakah berlaku kepada aduan itu? Adakah kita mempunyai keteguhan untuk membawa tindakan? Itu satu perkara dan saya ingin mendapat jawapan daripada Timbalan Menteri berkaitan dengan apa telah pun berlaku sehingga sekarang dan di manakah masalah dia. Apakah yang kita boleh buat untuk selesaikan masalah ini? Saya terima juga banyak aduan daripada kawan-kawan dalam PDRM yang mengatakan kita sudah buat tugas.
Tetapi selepas buat tugas, setakat itu saja, Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, kemudian saya beralih kepada perkara seterusnya, iaitu berkaitan dengan 051700 yang melibatkan IPCC. Tuan Pengerusi, saya lihat dalam dokumen di hadapan saya bahawa sejumlah wang sebanyak 5 juta lebih, ya, diperuntukkan 6 juta lebih diperuntukkan untuk IPCC. Kita semua tahu bahawa kita di dalam Dewan Yang Mulia ini telah pun meluluskan rang undang-undang untuk jawatan kuasa ataupun untuk IPCC ini. Dan apabila dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, dikatakan bahawa ianya akan berkuat kuasa pada bulan Jun tahun ini. Saya juga hendak tahu setakat sekarang berapakah aduan yang telah pun dibuat, apakah tindakan yang telah pun dibawa, bagaimanakah kita lihat keberkesanan IPCC ini selepas ianya ditubuhkan. Saya minta pendapat jawapan daripada Timbalan Menteri berkaitan dengan perkara-perkara ini. Seterusnya saya berujukkan kepada Tuan Pengerusi 09001 yang berkaitan dengan peralatan keselamatan. Tuan Pengerusi, kami dalam Dewan Yang Mulia ini telah pun beberapa kali membangkitkan isu perlunya ada integriti, khususnya pada pihak polis yang menjalankan tugas di mana aduan dibawa terhadap mereka berkaitan dengan apa yang berlaku semasa tangkapan berlaku, semasa siasatan berlaku, semasa seseorang itu ditahan dalam lokap dan sebagainya. Oleh kerana itu, Tuan Pengerusi, kami dalam Dewan Yang Mulia ini telah pun membawa cadangan supaya kamera badan disediakan untuk pihak polis supaya tidak ada masalah ini. Supaya apabila ada aduan dibuat, kita dapat lihat kamera itu untuk menentusakan siapa yang bercakap benar, siapakah yang tidak, sebenarnya apa berlaku dan apa tindakan yang perlu diambil. Saya hendak tahu setakat sekarang, Tuan Pengerusi, apakah yang telah pun berlaku? Apakah kami dalam proses menyediakan kamera-kamera ini dan bilakah kita akan memulakan proses ini? Kemudian kamera-kamera ini akan dipasang badan polis yang meronda kawasan sahaja ataupun menerusi setiap tahap siasatan. Saya nak tahu untuk siapakah sebenarnya kamera-kamera ini dikhususkan. Yang akhir, Tuan Pengerusi, saya rujuk kepada butiran 050100 yang melibatkan isu berkenaan dengan Speaker, tugasan ke luar negara. Tuan Pengerusi, baru-baru ini kita baca laporan yang dikeluarkan di media di mana Ketua Polis Negara mengesahkan, Tuan Pengerusi, bahawa, dan saya baca, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan bekas anggota unit tindak khas UTK Sirul Azhar Umar yang disabitkan kesalahan membunuh wanita Mongolia sudah dibebaskan dari pusat tahanan imigresen di Sydney, Australia semalam. Tuan Pengerusi, saya ingin tahu apakah tindakan yang berlaku atau diambil dalam keadaan-keadaan sebegini. Apabila kita ada seseorang itu yang telah pun melalui proses perbicaraan di Malaysia, didapati bersalah, kemudian dihukum, tetapi kemudian keluar negara dan oleh yang sebegitu tidak dapat menjalani hukuman yang ditentukan di Malaysia. Dalam keadaan kes-kes sebegini, saya hendak tahu apakah tindakan yang akan diambil oleh PDRM untuk kita ini menyelesaikan masalah ini dan berapa lama proses itu akan ambil untuk dia diselesaikan. Setakat itu saja, Tuan Pengerusi. Harap saya dapat jawapan untuk soalan-soalan yang saya bangkitkan. Terima kasih, Tuan Pengerusi.